Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk mengenai Haddus Sariqah wal Harabah. Nama saya Raja Nur Azimah binti Raja Ali. Okey, kita masuk kepada Haddus Sariqah. Makna Sariqah في اللغة أخذ المال الخفية وشرعا أخذ المال غير الخفية ظالما من حرز مثله بشروط معينة, iaitu yang bermaksud daripada lugah mengambil harta secara sembunyi, daripada syara'an mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa sebarang hak daripada tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Okey, kita masuk kepada Haddus Sariqah. Haddus Sariqah idza thabatat as-sariqah bi syurutin al-atiyah dzakara أمام القضاء وجب إقامة الحد على هذه السرقة والحد والقطع اليد يمني من مفصل القوم. Kesalahan mencuri. Jika sabit kesalahan boleh menyebabkan pesalah, dikenakan balasan potong tangan kanan dari pergelangan tangannya, iaitu berdasarkan dalil daripada qauluhu ta'ala was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakala minallah wallahu al-azizul hakim. Yang bermaksud orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa mereka telah usahakan, iaitu juga sebagai suatu iaitu sebagai suatu hukuman pencegahan daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Dan juga berdasarkan hadis daripada Amr bin Shu'aib, iaitu Rasulullah datang dengan seorang pencuri dan memotong tangan si pencuri dari pergelangan tangannya. تقطع اليد السريقة يمني كما قلنا إن سريقة الأول مرة فإن السريقة الثانية بعد القطع اليمني تقطع رجله اليسرى فإن سريقة ثالثة بعد القطع رجله يسري القطع يداه اليسري فإن السريقة الرابعة بعد القطع يداه اليسري قطعت رجله اليمني فإن سريقة بعد ذلك يعزز, iaitu bagi pencuri yang mencuri pada kali yang pertama akan dikenakan had potong tangan kanan sehingga pergelangan tangan, manakala pencuri yang mencuri pada kali yang kedua pula akan dipotong kaki kiri sehingga buku lali. Bagi pencuri yang mencuri pada kali yang ketiga akan dipotong tangan kiri sehingga pergelangan tangan dan dipotong kaki kanan sehingga buku lali. Jika pencuri mencuri untuk kali yang keempat, jika pencuri itu mencuri untuk kali kelima dan seterusnya, akan dikenakan ta'zir ataupun penjara sehingga bertaubat. Okay, kita masuk kepada syurutul iqamatul had ala sariqah, iaitu syarat batasan syarat hukum pencuri ni, iaitu misilah. Yang pertama misilah bulugh, iaitu misilah baligh. Yang kedua iaitu aqlul berakal, kalau orang gila dia tak kena potong tangan. Yang ketiga an la yakun muqrahan, iaitu bukan orang yang dipaksa. Yang keempat an yablaghul malul ladzi sariqah nasiban wa nasibun ma yusawi rab'ud dinar fasa'idan. Harta yang dicuri hendaklah mencecah kadar yang ditetapkan, iaitu 1/4 dinar. Yang kelima iaitu an ya'khudhal malul musriqul min harazil misluhu, harta yang dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Yang keenam
harta yang dicuri tu bukan milik atau bukan milik bersama si pencuri. Lepas tu yang ketujuh, an yakuna sariqa aliman bitahrim. Si pencuri tu sedar bahawa mencuri adalah haram. Yang ke-8, an yakuna malul masruq tahiran, iaitu harta yang dicuri mestilah suci dan bukannya najis. Iaitu macam dia nak curi arak, khinzir apa kan, semua tu tak dikenakan potong tangan sebab benda tu najis. Okay, kita masuk kepada sabitus sariqah, iaitu nak sabitkan sariqah iaitu kena pertama daripada pengakuan daripada si pencuri tersebut. Yang kedua iaitu keterangan dua orang saksi lelaki yang adil. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Adilah binti Muhammad Zain. Okey, saya akan sambung tajuk yang seterusnya. Dhaman as-sariq al-mal al-masruq. Jaminan wang yang dicuri. Iza sabatat as-sariqah wa qata'at yadu as-sariq wajaba alaihi aidan an yaraddu ma sariq in kana al-masruq la yazalu mawjudan fa in kana qad talaf dhamanuhu. Sekiranya pencurian itu terbukti dan dipotong tangan pencuri tersebut, maka dia juga mesti mengembalikan barang yang dicuri tersebut jika barang tersebut tu masih ada. Maksudnya sekiranya pencurian itu terbukti dan walaupun tangan si pencuri itu telah dipotong, tetapi kalau barang tersebut, barang yang dicuri itu masih ada, maka dia harus kembalikan barang tersebut. Okey, seterusnya, al-qata'u haqqullahu ta'ala. Hak pemotongan adalah hak Allah Ta'ala. Iza sabatat as-sariqah wa rafa'ul amr ila al-qadi wajaba tanfizu al-uqubah wa la yajuzu tawsid fi isqatul had wa daliluhu ma sabiq min hadis al-makhzumiyah allati saraqat. Okey, sekiranya pencurian itu dibuktikan dan perkara itu diajukan kepada hakim, maka hukuman harus dilakukan dan tidak dibenarkan memasukkan pembatalan had tersebut. Dan buktinya adalah dari perbincangan yang telah dibuat. Okay, seterusnya, ar-raddu ala khusum al-Islam fi taqawwalahum an masyru'iyyat al-hudud. Memberi respon kepada penentang dalam Islam. Okay, awalan, inna sabab mi'zazu khusum al-Islam wa a'da'uhu min uqubati al-qat'u wal-rajam wa kaunuhum khusuman lil Islam qabla kulli syai'. Maksudnya alasan musuh-musuh Islam menentang Islam disebabkan oleh Islam ni dia ada hukuman potong dengan rejam. Kiranya musuh-musuh ni lah yang tentang ajaran Islam. Maksudnya masuk ke sini alasan sebab apa musuh-musuh Islam ni ditentang Islam, sebabnya mereka kata Islam ni ada hukuman potong dengan rejam. Kiranya sebab itulah mereka tentang ajaran Islam. Sanian, innal manhaj al-muntaqi allazi nusiru ala asasuhu fi taqabbal hadhihi al-ahkam wal imanu biha wat ta'yinu bi annaha ad-dawa allazi la bidalilu lahu lil mujtami' wa imanina bi anna al-Qur'an al-Karim
الذي تضمن هذه الأحكام وغيرها. Pendekatan logik yang dijalankan atas dasar penerimaan kepercayaan pada manfaat, memberi manfaat kepada masyarakat, dan ia juga merangkumi apa yang disebutkan oleh Allah. Kiranya apa yang Allah bagi tahu, tak ada siapa pun boleh menidakkan perkara tersebut, ataupun benda itu tidak boleh bercanggah dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah. Salisan, tanjawazu ma yaquluhu ulama an-nafs أن خطورة السرقة واليد التي تعتاد عليها، ومن أن مثل هذه الجرائم تنقلب في كيان أصحابها إلى أمراض متأصلة. Maksudnya mengikut apa yang dikatakan oleh ahli psikologi, kecurian ni adalah benda yang paling serius yang berlaku dalam masyarakat kita, dan benda ni kes ni perlu diambil tindakan. Seterusnya, hadza wala budda huna wa nahnu bisaddadu al-hadis anna al-hudud la budda min al-isyarat ila amrayni hamaini fi hadzal mawdu'. Antara benda yang penting dalam tajuk ini adalah awalan, anna al-Islam hainama syara'u hadhihi al-hudud az-zajirah syara'u ila janibiha tashri'atu qiyamin al-wuqu' fil a'mal tuaddi ila iqamatul had. Maksudnya, ketika Islam menetapkan undang-undang yang membatalkan hukuman ni, Islam ni terlebih dahulu dia sahkan untuk mencegah tindakan yang membawa tindakan yang membawa kepada pembatalan tersebut. Al-amru tsani wa anna al-hadaf min al-uqubati fil Islam laysa huwa ta'zibu al-jani, bal al-hadaf salamatu al-mujtami'u, fayajibu an takuna al-uqubah mu'diyah ila al-hadaf al-manshud, wa amma kayfiyah al-uqubah fahiya wasilatu la ghayah, fama kana min al-wasail mu'diyan ila al-hadaf fahadha huwa al-matlub. Maksudnya adalah bahawa tujuan hukuman dalam Islam ni adalah untuk keselamatan masyarakat. Jadi hukuman mestilah berpandukan kepada tujuan yang diinginkan. Dan hukuman tu merupakan cara untuk memberi kesedaran kepada penjenayah tu, dan bukan pengakhiran. Kiranya cara untuk mereka sedar sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurain binti Azmi. Okey, seterusnya kita sambung pada tajuk harabah, iaitu rompakan. Makna harabah. Al-harabatu fil istilah الشريعة هي البروز لآخذ المال أو للقتال أو لإعراب مكاربة اعتماد على شوكة مع البعيد عن مسافة الغث من كل مكلف ملزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتادا. Harabah fil istilah adalah perompak yang merampas harta atau membunuh atau melakukan kekacauan dengan menggunakan objek yang tajam di buang negeri. Seorang perompak wajib membayar duit perlindungan walaupun dia seorang kafir, zimmi atau murtad. Seterusnya kita masuk aqsamu ahlul harabah. Qita' tariqu. Bahagian
ahli perompak ataupun dikenali sebagai penyamun. Awalan, man yaqtaluna min yamrubihim wa yastalibuna amwalahum. Perompak yang membunuh dan mengambil wang. Thaniyan, man yaqtaluna min yamrubihim wa la ya'khudhuna amwalahum aw syai'an minha. Perompak yang membunuh dan tidak mengambil apa-apa. Thalithan, man ya'khudhuna amwalahum wa la ya'taduna ala hayat. Perompak yang mengambil wang dan tidak mengancam nyawa. Rabi'an, man yaqifuna al-marin bihim min duna an ya'taduna ala hayatihim aw anna yalbathuhum syai'an min amwalihim. Perompak yang mengganggu orang dan tidak mengancam nyawa atau mengambil wang. Okey, seterusnya hukum kullu qismu min hadhihi al-aqsam. Hukum setiap bahagian yang dikenakan. Awalan, wa hum min yumarisuna qatlu wa yastalibuna al-mal fayajibu qatlahum thumma salabahum salasan ala murtafa' kaqashbatu wa nahwaha. Perompak yang bunuh dan mengambil wang ni wajib ke atasnya dibunuh, kemudian disalib seperti kayu dan seumpamanya. Itu adalah balasan kepada si perompak yang membunuh dan mengambil wang untuk memberi pengajaran dan keinsafan kepada mereka meninggalkan perbuatan itu supaya tidak mengulangi. Ini adalah hukuman yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukannya. Thaniyan, wa humul ladzi yaqtaluna faqat fajazawuhum qatla duna salbi. Perompak yang bunuh hukumnya adalah membunuh tanpa disalib. Walaupun si perompak ni merayu untuk tidak dibunuh kepada pihak berkuasa, ia tetap akan dijatuhkan hukuman kerana ini hukum Allah. Sekiranya perompak itu bertaubat sebelum menghulurkan tangan kepada pihak hakim, ini dapat dirujukkan pada perbahasan yang lebih mendalam lagi. Thalithan, wa hum min ya'khuzuna al-mal faqad fajazawuhum qat'u yadahum. Perompak yang mengambil wang, hukum yang dikenakan adalah memotong tangan dan kaki dari satu had, seperti potong tangan kanan dari sendi pergelangan tangan. Jika ia mengulanginya, maka potong pula kaki kiri dari sendinya. Sekiranya dia melakukan juga, maka potong pula tangan dan kaki kanannya. Okey, rabi'an, wahumul ladzi yaqfuna al-marith duna ya'khudhu minhum malan aw an ya'tadu minhum ala hayati fajazawuhu uqubat min uqubatan at-ta'zir min nafi aw habas aw ghaira zalik. Perompak yang mengganggu lintas tanpa mengambil wang ataupun mengancam nyawa, hukumnya dibuang negeri bagi pesalah yang hanya mengganggu lalu lintas sahaja, ataupun dipenjarakan atau selain daripada itu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dekat dalil ala hukum hazihil aqsam. Dalil daripada hukum perbahasan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud hanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas melakukan bencana ialah dibalas bunuh. Kalau mereka ni bunuh sahaja dan tidak merampas, kalau mereka ni bunuh dan merampas, dan yang ketiga dipotong tangan dan kaki mereka bersilang jika mereka merampas, dibuang negeri jika mereka mengganggu ketenteraman umum. Hukum yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka dan di akhirat mereka beroleh azab yang amat besar. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.